Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz nak buat sedikit murajaah berkaitan dengan tajuk khulu'. Sebab waktu kita buat Google Meet baru ni, dalam tajuk khulu' ramai yang tak join. Jadi mungkin kefahaman itu tak sampai 100%. Anak-anak murid Ustaz yang dikasihi sekalian, khulu' ni dia di bawah tajuk munakahat. Okey. Khulu' ni ialah salah satu bentuk bagaimana suami isteri itu boleh berpisah. Suami isteri boleh berpisah dengan beberapa cara yang pernah kita belajar. Yang pertama ialah sama ada dengan cara talak, iaitu cerai, talak 1, talak 2, talak 3. Yang kedua dengan cara fasakh, iaitu mahkamah ataupun hakim membubarkan perkahwinan selepas ada aduan mengenai kecacatan yang ada pada suami ataupun isteri. Dan yang ketiga yang kita akan belajar pada hari ini iaitu cerai dengan cara khulu', iaitu isteri meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan disertai ataupun dengan syarat dibayar sejumlah duit ataupun pampasan kepada suami dengan persetujuan nilai secara bersama. Okey, khulu'. Khulu' secara amnya, khulu' ialah disebut dalam bahasa Melayunya sebagai tebus talak. Tebus talak, yakni isteri tebus talaknya dengan bayaran tertentu daripada isteri supaya suami menceraikan dirinya. Okey, dari sudut ta'rif kamu boleh tengok dalam buku dan terjemahan dia, hadis. Begitulah dalil dan juga hukum. Okey, hari ini cuma Ustaz nak bagi sikit ringkas berkaitan dengan syarat. Sebab syarat inilah yang nak membezakan kita faham ataupun tidak dalam bab khulu'. Ustaz ulang sekali lagi, khulu' kalau talak, suami cerai isteri. Fasakh, hakim bubarkan perkahwinan. Khulu', isteri minta suami cerai dengan bayaran ataupun ganti rugi tertentu, tapi kuasa talak itu masih pada suaminya akan menceraikan dengan disertai dengan lafaz sejumlah pampasan. Okey, boleh faham? Contoh seorang suami sebut kepada isteri dia, aku ceraikan kamu dengan RM1,000. Isteri pun setuju, kata khabil tu, saya terima. Suami ataupun isteri buat permintaan kepada isteri, abang ceraikan saya akan bayar RM100,000. Maka suami pun kata, aku setuju, ataupun aku ceraikan kau dengan RM100,000. Maka jadilah khulu' tersebut, cerai secara khulu' ataupun tebus talak. Boleh faham? Okey, hukum khulu' ialah jaiz, harus, iaitu apabila berlakunya ketidaksefahaman ataupun berlakunya syiqaq, pergaduhan, pertengkaran yang berterusan yang tidak ada jalan penyelesaian ataupun pendamaian. Tengok syarat-syarat khulu' ni ada 5. Yang pertama zauj, iaitu suami. Yang kedua al-mukhtali', iaitu isteri. Mukhtali' ini orang yang minta khulu', tuntut khulu'. Yang ketiga ialah mahal. Mahal ialah tempat. Yang keempat ialah iwad. Dan yang kelima ialah sirah. Okey, kita akan ambil satu-satu. Okey, rukun yang pertama zauj. Maka bagi zauj, suami dia ada syarat-syarat dia. Tak cukup syarat, maka tidak sah khulu'. Okay, yang pertama, ayakuna zauj aqilan. Suami itu mestilah berakal. Suami itu mestilah berakal. Dia tidak boleh gila. Okay, tidak boleh di bawah pengaruh dadah ataupun di bawah mabuk. Tak boleh. Dia mesti berakal. Yang kedua ialah baligh. Suami itu mestilah dah baligh. Okey. Kalau suami itu kahwin ketika suami itu berusia 8 tahun,
Boleh tak waktu dia 9 tahun dia ceraikan suami dia, dia ceraikan isteri dia, ataupun dia ceraikan isteri dia dengan cara khulu'? Maka tak boleh, selagi mana dia tidak baligh. Kahwin boleh walaupun tak capai usia baligh, tapi kalau nak cerai, nak khulu', mesti mencapai usia baligh. Dan yang ketiga ialah mukhtar. Mukhtar ni ialah dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa ugutan. Dia tidak dipaksa, dia tidak diugut. Okey, yang kedua ialah mukhtaliq. Mukhtaliq ni ialah isteri yang menuntut cerai. Okey, wa huwa zaujah, iaitu isteri. Dia ada syarat dia juga, iaitu ayakuna mutallaqat at-tasarruf fil mal, iaitu isteri mestilah orang yang boleh secara mutlak menguruskan hartanya. Seorang perempuan, seorang isteri yang boleh menguruskan hartanya tanpa ada sekatan. Mukallafan, seorang yang mukallaf. Mukallaf di sini ialah baligh dan berakal. Mukallaf dengan maksud baligh dan berakal. Ghair mahjur alaih, dan tidak dihalang daripada menggunakan hartanya. Lisafahin, disebabkan bodoh ataupun lembam, atau marad, ataupun sakit. Maksud marad di sini ialah mungkin seorang isteri tu dia dah tua. Faham? Bila dia tua, dia nyanyuk, kan? Bila dia nyanyuk, boleh tak isteri yang nyanyuk menuntut khulu'? Tak boleh, tidak sah. Sebab ghair mahjur, dia dihalang daripada menggunakan harta sebab dia nyanyuk. Duit pun dia tak tahu nilai. Ataupun mungkin kerana dia stroke, dia sedar tapi mungkin dia tak boleh bercakap, kan? Ataupun mungkin dia punya fungsi otak dia tidak stabil. Dia bukan gila, dia tak stabil, maka tidak dibenarkan menggunakan harta. Ataupun dengan sebab dia nazak sebab nak mati. Nazak pun tidak dibenarkan untuk menguruskan harta. Kemudian maksud lisafahin ni kerana bodoh. Maksud dia mungkin dia syndrome Down, kan? Budak syndrome Down ataupun lembam tidak dibenarkan menguruskan harta. Boleh tak budak syndrome Down ambil RM1, dia pergi beli mainan, ataupun dia pergi beli TV, ataupun dia beli handset? Tak boleh, tidak sah jual beli, sebab orang lembam ataupun syndrome Down tidak dibenarkan oleh Islam untuk urusan jual beli. Mesti dia wakilkan. Okey. Syarat yang ketiga ialah mahal. Mahal di sini ialah muawwad. Okey. Apa itu muawwad? Tengok dia punya ulasan dia, iaitu bu'duz zaujah. Bu'duz zaujah ni ialah kemaluan isteri ataupun farash isteri. Okey, bud'u maksud dia farash. Ai al-istimta'u biha, iaitu tempat bersedap-sedap bagi suami. Itulah maksud mahal. Tengok syarat dia. Ayakuna mamlukan li zauj, iaitu farashnya itu menjadi hak ataupun milikan isterinya. Okey. Apa maksud dia sini? Ustaz dah terang sebelum ni, iaitu dia macam nilah. Kita bandingkan, tercomparekan dengan masalah talak sikit. Seorang suami menceraikan isterinya secara biasa, talak pada 1 Julai. Okey, pada 1 Julai. Maka isterinya pun beriddah start 1 Julai tersebut. 1 Ogos, sebulan kemudian, suami dia jumpa isteri dia, geram, tambah lagi ataupun repeat talak 2. Aku ceraikan kau dengan talak 1 lagi, maka jadi talak 2. Maka dalam tempoh tersebut, boleh tak suami menceraikan isterinya ataupun repeat talak, double talak? Boleh, selama mana dalam tempoh iddah. Kerana apa? Kerana al-bud'u zaujah, kemaluan isteri masih menjadi hak milik suami selagi mana tak habis tempoh iddah. Berbeza dengan khulu'. Khulu', apabila suami mengkhulu'kan isterinya kali pertama, selepas khulu' isterinya beriddah. Dalam tempoh iddah khulu', si suami tidak boleh repeat khulu' yang kedua ataupun double khulu' yang kedua. Sebab apa? Ada 2 isu. Yang pertama ialah bud'u zaujah, kemaluan isteri bukan milik suaminya ketika mana isterinya beriddah dengan iddah khulu'. Yang kedua isu dia ialah dalam khulu' tidak ada rujuk. Dalam iddah khulu' si suami tidak ada hak untuk rujuk. Kalau nak rujuk, kena akad baharu,
kena mas kahwin baru, kena nikah lain lah dengan isteri dia kalau nak berdamai balik. Faham? Sebab itulah dikatakan di sini si suami itu masih mempunyai hak penuh kepada isterinya, iaitu suami ataupun isterinya masih menjadi isterinya, bukan dalam tempoh iddah. Dia tidak boleh dalam tempoh iddah. Faham? Ustaz, kalaulah okey, itu isu yang lain, tak apalah. Tengok rukun yang keempat, iaitu iwad. Iwad ni ialah pampasan yang kita nak fokuskan. Okey. Iwad ni adalah pampasan ataupun ganti rugi ataupun bayaran tertentu yang ditawarkan oleh isteri kepada suaminya supaya suaminya menceraikan dirinya. Iwad. Wa huwa al-badal alladhi yaltazimu bihi al-mukhtaliq, iaitu ganti rugi pembayaran tertentu yang wajib ke atas mukhtaliq, si isteri untuk bayar. Ayakuna mamlukan li zauj, syaratnya badal tersebut mestilah dimiliki oleh zauj. Ni maksud di sini Ustaz Asar dia salah sebut. Dia kena sepatutnya ayakuna mamlukan li zaujah. Badal itu mestilah dimiliki oleh isterinya. Sebab isteri nak bayar kepada suami, takkanlah milik suami. Badal tu mestilah milik isteri sebab isteri nak bayar kepada suami. Betul kan? Dan yang kelima ialah sirah. Sirah ialah lafaz, iaitu lafaz ijab dan qabul daripada isteri dan suami. Okey. Allah, syarat dia Allah yatakhallal, tidak ada jarak pemisah di antara ijab dan qabul kalamun ajnabi kathir, ucapan yang tak berkaitan dengan lafaz khulu'. Okey, tidak ada ucapan pemisah ataupun selingan ucapan dalam lafaz ijab dan qabul khulu'. Contoh, seorang suami kata aku ceraikan kau dengan khulu' RM50,000. Kemudian mereka bertengkar. Kemudian si isteri pun kata okeylah aku terima 50,000 tersebut. Maka tidak sah lafaz khulu' tersebut kerana diselangi dengan ucapan yang tidak berkaitan dengan lafaz khulu'. Dia mesti repeat lain, lafaz lain. Yang kedua, al-muwalat bainal ijab wal qabul, iaitu lafaz ijab dan qabul mestilah berturut-turut. Selepas lafaz ijab daripada suami, maka isteri pun terus sambut dengan lafaz qabul. Contoh, suami kata aku ceraikan kau RM10,000. Maka si isteri pun kata aku terima RM10,000. Dah. Mestilah berturut-turut, tidak boleh terpisah ataupun diselangi dengan diam yang lama ataupun ucapan asing yang tidak berkait dengan khulu'. Yang ketiga, syaratnya ialah at-tawafuq walau makna, iaitu sepadan makna walaupun dengan makna. Maksudnya lafaz ijab dan qabul itu sepadan, dia terkait walaupun dengan makna. Okey, contoh suami kata aku ceraikan engkau dengan RM1,000. Isterinya pun ijab aku terima dengan RM10,000. Hang sebut 10, aku sebut RM10,000. Maka sah khulu' tersebut kerana jumlah RM10,000 tu lebih besar daripada RM1,000 yang diminta oleh si suami. Okey, tengok bawah tu al-ma'lumat al-muhimmah. Yasihul khulu' bilafzil khulu'. Sah khulu' dengan lafaz khulu'. Contoh, khala'tuki, khala' anti qali'un. Contoh. Atau lafaz talak ataupun dengan lafaz talak. Sebab khulu' tu ialah talak lah, cuma ditambah dengan lafaz jumlah. Okey, macam mana menggunakan lafaz talak menjadi khulu'? Contoh, talaqtuki bi RM1,000. Talaqtuki, aku ceraikan kau dengan RM1,000. Maka itu ialah khulu'. Okey, wal kinayat ma'al ma'na, ataupun dengan lafaz kiasan dengan niat. Ma'a zikril iwad, berserta dengan disebut jumlah pampasan. Okey. Kinayat ni maksud dia tak menggunakan lafaz cerai, dia tak menggunakan lafaz khulu', dia menggunakan lafaz yang lain. Tengok bawah. Contoh, misalus sarih qala zauj li zaujati, suami kata kepada isterinya talaqtuki, aku ceraikan kau, au khala'tuki, ataupun aku khulu' engkau ala mablaghi 10,000, iaitu aku ceraikan kau dengan dengan jumlah pampasan RM10,000. Tapi aku khulu' engkau dengan lafaz dengan jumlah RM10,000. Fataqbalu al-mar'ah, maka perempuan si isteri pun terima, maka sah khulu', tercerai.
Misal siratul kinayah, contoh bagi lafaz kinayah, qala az-zawj liz-zawjati, seorang suami kata kepada isterinya, bi'tuki nafsik bikada, jualkan diri kau kepada aku. Okey, aku jual kamu kepada diri kamu, dan aku jual diri kamu dengan bikada, maksud bi alaf ringgit. Contoh, bi asyarati alaf ringgit, aku jual diri kamu dengan harga 10,000 ringgit. Contoh, seorang suami kata aku jual diri kamu 10,000 ringgit. Maka suami pun si isteri pun kata istara itu, maka aku beli 10,000 ringgit. Maka sahlah khuluk tersebut, dengan syarat suami mestilah disertai dengan niat ketika melafazkan bi'tuki nafsik bi asyarati alaf, dan isteri pun mestilah dengan niat menerima lafaz talak tersebut, ya. Okey, tengok badal khuluk. Badal ni adalah gantian. Maksud dia jenis-jenis pampasan lah, jenis-jenis pampasan bagi khuluk. Okey, view kita cantik hari ni berlatar belakangkan pokok kelapa. Cuba teka di manakah ustaz berada. Tengok sebelum kita masuk pada khuluk ni, kita tengok kat mana ustaz duduk ni kalau hangpa tahu. Kat mana ustaz duduk ni? Lepas ni kita buat kelas kat sini line clear. Perasan tak? Okey. Peningan. Okey, kita masuk kita masuk tajuk berikutnya, iaitu badal khuluk. Badal khuluk iaitu jenis-jenis pampasan dalam masalah khuluk ni. Ada 4 jenis, iaitu yang pertama an-naqdu matawang. Kadzahabi wal fiddah wa darahim, matawang dulu kat emas, perak, dirham, kan? Wa nahwiha. Kalau sekarang ni ringgit, dolar, pound, apa lagi? Baht dan sebagainya. Okey. Yang kedua al-ain. Al-ain ni benda, harta benda. Kadari was sayyarah, harta benda ni sama ada boleh alih ataupun tidak boleh alih. Boleh alih ni contoh kereta, motor, lori, apa lagi? Barang lah. Kalau yang tak boleh alih, contoh dia apa? Rumah, ladang, kebun, itu tak boleh alih lah, tanah. Okey. Yang ketiga ialah badal khuluk yang bawah tu isqatul hak, iaitu menggugurkan hak ataupun menggugurkan tanggungjawab suami kepada isteri. Okey, ka an ta'fihi an nafaqati waladihi saghir, bila berceraikan anak-anak akan duduk dengan mak ke duduk dengan ayah. Kalau anak tu duduk dengan mak, maka si ayah lepas cerai kena bagi duit nafkah kepada anaknya. Bahagian indah. Contoh sebulan 200. Selama mana anak tu ada, selagi itulah kena bagi nafkah kepada anak tu sebulan 200. Jadi bila nak cerai cara khuluk, maka si isteri menawarkan kepada si suami, kalau hang ceraikan aku, nafkah anak ni tak perlu bayar, aku akan tanggung. Kan? Dia kata ka anta'fihi, iaitu dia memaafkan ataupun dia kata tak apa, tak perlu bayar nafkah anaknya yang kecil, wa tatahammalaha anhu, si isterinya akan tanggung nafkah anak. Contoh isqatul haq. Maksud di sini si suami lepas bercerai, hak nafkah mestilah kepada si suami. Suami yang kena bagi nafkah. Walaupun dah duduk jauh, duduk berasingan, anak duduk dengan mak kan, tak duduk dengan ayah, maka si ayah kena bayar nafkah bulan-bulan kepada anak. Dalam masalah ni si isteri menawarkan kepada si suaminya supaya ceraikan dia, dengan badalnya si suami tak perlu bayar nafkah kepada anak setiap bulan. Jumlah nafkah ni selalunya siapa yang tetapkan? Hakim yang akan tetapkan. Hakim mahkamah syariah yang akan tetapkan. Dan badal yang keempat ialah manfaat. Okey, manfaat daripada isteri lah. Contoh dalam bab ni disebut antarta'a waladahu wa tahdhanuhu. Maksud sini si suami kata apa? Si isteri kata kepada suaminya, ceraikan aku, upah susu ataupun duit susu dan duit hadhanah, duit penjagaan dia kan, maka aku yang akan tanggung. Faham ah? Tadi ni nafkah bulan-bulan duit, yang ni ialah kos. Contoh budak tu dia hantar ke taska. Duit taska bulan-bulan tu sebulan RM150. Dan duit susu kalau masih bayi kan, duit susu, maka itu dibayar oleh isteri yang akan tanggung. Isteri yang akan tanggung. Okey.
Tu syarat dia. Ceraikan aku tak apa, bab susu dengan bab mengasuh ni tak apa, aku yang akan tanggung. Tu pun adalah satu bentuk pampasan dalam khuluk. Ataupun contoh yang kedua, ayaskuna daraha sanatan masalan. Ataupun si isteri ni dia ada rumah, orang kaya, orang kerja. Jadi dia bagi tahu pada suami dia, ceraikan aku, hang boleh duduk rumah sekian-sekian tanpa perlu bayar sewa langsung selama-lamanya. Ataupun ceraikan aku, hang tak perlu bayar sewa rumah ni, yang rumah ni aku punya, tak, hang duduklah, tak perlu bayar selama 2 tahun. Lepas 2 tahun tu faham ya. Contoh itu ialah di antara bentuk-bentuk ganti rugi ataupun pampasan dalam bab khuluk. Jadi wahakaza, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memberi kefahaman yang jelas kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Bye.